Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni dhiddihi. InsyaAllah kita nak sambung masih dalam bab wudu'. Dia nak sebut satu kaedah yang ni kaedah besar ni dalam masalah nak lihat kita ni masih berwudu ataupun tidak, masih berwudu ataupun di sebaliknya. Ni kaedah besar dia. Asal terjemah tu kata dia wala yartafi'u yaqinu wudu'in, tidak terangkat yaqinu wudu'in oleh yakinnya berwudu, au hadasin atau daripada wudu'in, dengan makna ay wala yartafi'u yaqinu hadasin. Kaedah huruf ataf ni apa yang ada sebelum daripada maktuf alaih itulah juga kena takdirkan pada selepas huruf ataf kan. Jadi asal dia wala yartafi'u yaqinu wudu'in au hadasin tu dengan mana ay wala yartafi'u yaqinu hadasin. Tu maksudnya. Kalau ja'a zaidun wa amrun, maksudnya ja'a zaidun wa ja'a amrun. Kaedah darabtu zaidan wa bakran, maksudnya darabtu zaidan wa darabtu bakran. Besar tu, nampak walaupun simple boleh faham tu. Ush, cepat pandai tu. Jadi tak terangkat oleh yakinnya wudu satu, au hadasin au hadasin ay la yartafi'u yaqinu hadasin, tak terangkat oleh yakinnya berhadas, bi dhanni diddihi, dengan ada zon diddihi, did bagi wudu ataupun did bagi hadas. Did tu maksudnya lawan, di sebalik. Bahasa mudah ambil kataan did mana macam tu lah. Ini nak sebut kaedah apa ni? Kata bahasa ulama', bahasa dia ringkas kan. Baik. Jadi asal dia sebut, nak kata kalau katalah kita asal ni ada wuduk ni, baru lepas sembahyang. Nak sembahyang mesti ada wuduk. Memang kita yakin enggak ada wuduk tadi. Yakin lah, lepas duduk sembahyang Zuhur kan. Habis tu ni mengaji, katalah mengaji, tak pergi makan nasi. Lepas tu sambil tu pergi sembang dengan kawan muzakarah. Lepas tu nak baca Quran. Lepas tu ada wuduk tak tahu. Itulah dipanggil zon. Ada wuduk tak tahu, itulah dipanggil zon. Zon apa? Zon hadas. Zon datangnya hadas di atas wuduk yang memang kita yakin tadi kita baru lepas sembahyang, memanglah ada wuduk. Okey. Jadi isu dia apa? Tadi baru lepas sembahyang. Kalau tak baru lepas sembahyang pun, tak ni kita sembahyang, nak sembahyang masih ada wuduk, dengan sembahyang fardu, sembahyang sunatnya, mengajinya, baca Qurannya, ni makannya, lepas tu nak baca Quran pula lepas ni. Lepas tu ada wuduk tak ada wuduk. Dalam hati kita datang satu prasangka, apa dia? Tu istilah zon tu. Ada wuduk lagi tak tahu. Apa kaedah dia? Tak terangkat, maksudnya tak batal wuduk. Yang kita memang yakin wuduk tadi dengan hanya semata-mata ada zon, ada sangkaan, walaupun sangkaan tu kata macam tak ada wuduk je ni, rasa dah kentut dah tadi, rasa macam dah kentut, tapi bukan yakin kentut. Tandas tak pergi tandas pun, menci berak tak pun. Ada sentuh orang rumah haram, tak ada pun. Ada sentuh kemaluan apa benda batal, tak ada pun.
Tapi syak datang, syak ada zon. Wuduk ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Itu syak. Itu syak. Bahkan bukan saja syak, zon. Wuduk ni ada. Tahu? Dia tak kata memang ada wuduk. Kalau memang yakin ada wuduk, memang ada wuduk lah. Okey. Jadi nak kata wuduk yang memang kita yakin dia memang masih ada. Kalau selepas kita memang satu keadaan yang memang kita berwuduk, sama ada semayang, baca Quran, semayang fardu, semayang sunat, ataupun kita baca Quran, kita ambil wuduk, lepas tu datang satu sangkaan ada wuduk tak tahu, tak terbatal wuduk yang kita dah memang yakin tu, disebabkan ada zon yang mendatang di atas wuduk yang telah kita yakin tadi. Boleh? Faham? Jadi kalau gitu ada wuduk tak ada wuduk. Tuan-tuan, misalnya semayang zuhur, kita mengaji bahagian sunat, ngapal, baca Quran, pergi makan, lepas tu masuk asar. Masuk asar ni, ada wuduk lagi. Tahu tadi? Kencing tak? Tak. Wuduk tak? Apa? Berak tak? Tak. Ada sentuh-sentuh apa? Tak ada. Untuk ada wuduk tak ada? Ada. Jadi tak terbatal wuduk tu sekalipun ada zon, benda yang membatalkan. Kentut apa tadi? Tak batal. Boleh. Jadi kaedah tu ada selama-lama yang kita sangsikan tu istilahnya zon dia. Tapi kalau memang kita yakin kita wuduk ni, kita semayang fardu sunat, mengaji, hafal, baca Quran, lepas tu bakar kemian tu. Bakar kemian tu. Debus keluar. Pun macam tu ada wuduk tak tahu, ada wuduk tak tahu, ya? Kenapa tak ada wuduk lah? Kan syak. Syak apa? Memang yakin kentut. Boleh. Contoh lagi, ni kita lepas isyak ni, kita balik pondok, duduk baca Quran apa, sajalah duduk atas sejadah, duduk ada tempat sandar lah, sandar kat dinding, boleh nak. Tapi duduk lah. Yang tu dekat nak subuh orang bangkit. 5 suku dah. Ada wuduk tak ada wuduk? Yang tu kena ingatlah pelajaran lama. Batal tak wuduk kalau dengan kita duduk macam tu, kita tidur? Tak. Itu kentut tak tadi? Kentut tak kentut macam ni? Duduk ke baring? Duduk. Ada sengit-sengit punggung tak? Tak ada. Sebelum tertidur tadi tu, ada tak buat benda-benda batal? Ada tak pergi tandas kencing berak? Tak ada. Ada sentuh-sentuh pegang-pegang apa ada? Tak ada. Untuk ada wuduk lagi tak ni? Isyak sampai subuh ada wuduk lagi? Ada. Pasal kita memang yakin sebelum keadaan kita tidur tu, memang yakin berwuduk. Ni ada zon yang boleh. Ini zon yang ada, yang ada sedikit datang keraguan mengenai ada tak ada wuduk kita lagi. Okey, siap. Jadi tak batal wuduk, tak batal. Tak batal. Itu contoh masalah wuduk. Ataupun macam ni. Tadi wala yatafi'u yaqinu wudu'in bi dhannihi. Yang ni terbaliklah. Wala yatafi'u yaqinu hadatsin bi dhannihi. Terbalik. Apa dia? Kita memang baru keluar tandas, memang baru lepas berak, sebut bahasa kampung baru lepas kencing, lepas tu masuk masjid, aku ambil wuduk tak wuduk ni, ambil wuduk tak wuduk ni, ambil wuduk tak wuduk ni, ambil wuduk tak wuduk tadi. Yang memang yakin apa tadi? Kencing berak. Waktu memang yakin wuduk, aku wuduk tak wuduk, wuduk tak wuduk, wuduk tak wuduk, tak wuduk. Pasal apa? Pasal wuduk tu zon. Yang memang yakin apa? Kencing berak. Ini berak. Boleh. Melainkan kita memang kencing berak, lepas tu memang ambil wuduk. Memang ambil wuduk. Bila memang ambil wuduk, wuduk lah. Lepas tu masuk masjid, wuduk tak wuduk ni? Wuduk tak ni? Wuduk dah. Wuduk tak? Wuduk lah. Wuduk lah. Ataupun macam ni, kencing berak, lepas tu ambil wuduk, lepas tu masuk masjid, tadi ambil wuduk dah, batal tak batal, kentut tak kentut tu?
Kentut tak kentut? Kentut tak kentut? Ada wuduk tak? Memang kencing, memang berak. Ambil wuduk tak? Ambil wuduk. Kentut tak kentut? Kentut tak kentut? Ada wuduk lagi tak? Kenapa? Pasal memang dengan dia sedarnya bahasanya memang wuduk dia ada. Boleh? Jatuh motor. Tengok luka, balut. Motor nak semayang. Ada wuduk tak ada? Ada wuduk tak ada wuduk? Kena tengok macam mana? Tengok sebelum jatuh motor tu ada wuduk tak? Yang ni kalau atas istilah fiqah ni dia panggil istishabul asli. Sebelum jatuh motor tu ada wuduk tak? Dia buat apa sebelum jatuh motor tu? Masuk tandas sini berak. Lepas tu ya ni motor. Contohlah. Piu. Tengok. Balut nak sembahyang maghrib. Ada wuduk tak ada? Ada wuduk tak ada wuduk? Masa bila yang kau ambil wuduk Nanti tak ada wuduk lah. Pasal apa? Pasal memang yakin sebelum kejadian tu memang tak ada wuduk. Tak ada wuduk lah. Boleh? Itulah kaedah yang dia sebut. Kalau memang kita yakin satu keadaan yang memang asal ada wuduk, datang zon, batal tak batal? Tak batal. Zon itu tak membatalkan dia. Ataupun sebaliknya, memang tak ada wuduk. Lepas tu ada zon, aku ambil wuduk tak ambil wuduk, tak ambil wuduk. Ambil wuduk tak ambil wuduk. Asal dia tak ada wuduk lagi. Pasal asal memang yakin kita baru lepas keluar tandas, memang tak ambil wuduk. Memang kita baru lepas kencing dan berak. Dia punya usul yang kita nak tengok sebelum datang zon tu, itu mesti diperhati. Yakin wuduk. Ada soalan? Ada muskil itu? Boleh? Ada masalah apa lagi adik-adik tu? Zon, yakin. Baik, selesai itu InsyaAllah boleh faham. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu al-ghuslu mujibuhu khuruju maniyihi awalan wa dukhulu hasyafatin farjan walau bahimatan wa haidun wa aqallu sanatin tak kena wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan. Tis'u sinin tu dia bagi tu nak boleh saya baca tis'u sinina qamariyatun wa nifasun. Baik, kita dah selesai wuduk, nak masuk as-saniyatu ai wat taharatu saniyatu. Baca kita Arab macam ni nak baca tu waw tu atof pada mana, tengok yang sebelum ni kita baca tentang mana, tentang al-ula kan disebut al-wudu'u. Syarat nak semayang mesti ada taharah an hadatsin wa janabatin. Fal ula wudu'u wasaniyatu ai wa taharatus saniyatu. Bab bersuci yang kedua yang mesti kena selesaikan sebelum nak solat. Al-ghuslu adalah mandi. Baca ghuslu bukan ghuslu. Kalau ghuslu basuh, ghuslu mandi. Baris sikitnya silap, makna lain. Ghuslu mandi, ghuslu basuh. Baik, apa yang menyebabkan mandi? Mujibuhu, perkara yang mewajibkan dia ghusl, perkara yang mewajibkan mandi. Jadi maksudnya yang ni ialah perkara-perkara yang kalau ada wajib mandi. Bahasa kita mandi wajib. Sebab mandi wajib
Ni senarai kalau ikut dia tulis sini 4. Pertama, sebab wajib mandi khuruju maniyihi awalan. Asal mana khuruj? Keluar. Maniyihi maniyir rajul, mani atau syakhsin, mani seseorang keluar pun awalan, keluar mula-mula. Itu asal terjemah. Gini tengok. Jadi antara sebab wajib mandi apa? Keluar mani. Apa dia mani ni? Air mani, nak sebut macam ni dia aib lah sikit kan, tapi nak kena dengar, nak faham lah. Apa dia mani ni? Mani ni adalah satu cairan pekat berwarna putih keluar daripada kemaluan, selalunya pada lelaki, bahkan ada juga berlaku keluar daripada perempuan, yang tanda keluar dia adalah terpancut. Itu mani. Boleh sebut sekali lagi? Apa dia? Cair yang keluar daripada kemaluan laki perempuan, warna dia putih pekat, bolehnya keluar pada lelaki walaupun perempuan pun ada juga, dan sifat keluar dia pancut. Quran sebut macam mana? Yakhruju mim ma'in dafiqa falyanzuril insanu mimma khuliqa mim ma'in dafiqa. Manusia dicipta daripada air yang terpancut. Allah sendiri yang cerita sifat mani ni apa dia? Dia keluar dengan memancut. Mancut. Air mani dia takkan keluar macam keluar kencing tu. Duduk kencing keluar. Tak. Air mani dia hanya akan keluar apabila istilahnya kemuncak syahwat. Kemuncak syahwat. Ada keinginan yang kuat berkelamian, dengan sebab tu ada kebolehan boleh keluar mani. Mani dia takkan keluar dalam keadaan orang lelaki atau perempuan dalam keadaan biasa, yang bukan dalam keadaan syahwat. Dia mesti dalam keadaan syahwat. Istilah syahwat ni maksudnya ada keinginan, bahasa kampung ada keinginan nak berjantan. Berjantan. Faham berjantan? Tak faham. Orang lelaki nak perempuan, orang perempuan nak lelaki. Itulah keinginan berjantan. Faham? Bahasa mudah apa? Miang. Payah, faham? Ada miang, barulah ada sebab untuk boleh keluar mani. Tak ada miang, tak ada keluar mani. Pula tu bila keluar mani ni? Dia bila sampai tahap maksima, kemuncak syahwat, barulah akan keluar mani. Jadi nak kenal mani ni apa? Keluar pancut, warna dia putih, dan dia ada bau. Kalau masa basah, dia bau macam tepung yang diuli. Cuma kita duduk lah ni, orang lain masak kan, nanti sampai satu tahap nanti pakak masak sendiri akan ada masa dia tu. Yang ni baru lagi kan, ada pula orang bagi duit lagi, ada orang lain masak lah, esok masak sendiri. Kau tahulah nak pegang tepung macam mana, beras macam mana, ikan macam mana, tempat masak pun siap esok. Pandai-pandai lah kau masak. Nak cerita apa? Tepung yang diuli. Tepung apa yang diuli? Tepung gandum lah. Kita tepung, kita buat apa yang jenis tepung kita uli-uli? Buat apa ada uli-uli? Roti canai, buat donat, uli. Uli tahu uli? Apa uli? Nanti demo. Demo apa? Demo uli tepung. Cium tepung. Air mani masa basah di bawahnya tu. Bila air mani kering, dia akan bau macam putih telur. Telur ayam tu yang putih tu. Tambah telur ayam tu putih tu kering. Macam tu lah air mani kering bau dia. Kenapa telur putih telur ayam tu? Kenapa? Pasal memang telur ayam dia adalah air mani ayam.
Telur adalah air mani ayam. Bahasa mudah nak sebut, telur ialah air mani ayam. Satu telur dengan air mani bau serupa waktu dia kering. Boleh? Faham? Sebut. Budak-budak memang kena kerti ni. Pasal apa? Tambah umur nak balik apa ni? Dan antara sebab-sebab boleh keluar mani ni pasal apa? Antaranya mimpi. Mimpi apa? Mimpi main bola. Kan? Cukup saya sebut itu. Nanti mimpi mimpi apa? Mimpi miang tadi. Bahasa mudah. Walibnya kalau jenis mimpi-mimpi sampai keluar mani ni orang lelaki. Orang perempuan ada? Ada? Tapi jarang lah orang perempuan. Seorang perempuan ni jarang dia ada miang macam orang lelaki sampai tahap mimpi keluar mani. Bukan tak ada, ada. Tapi nak banding lelaki dengan perempuan, walibnya pada lelaki yang dia sampai mimpi-mimpi keluar mani. Orang perempuan ada? Dengar sekali lagi sebut. Ada. Ada. Dan yang menyebabkan mandi itu bukan mimpi itu. Yang menyebabkan mandi itu apa? Keluar mani itu. Keluar mani itu. Dan keluar mani itu dia pancut, berserta dengan pancut tu dia ada lazat keluar. Sebut tu dia macam aib sikit lah kan, segan lah sikit sebut. Tapi benda-benda tu kena faham, kaidah tak kerti. Yang ni yang dalam syarak ada bab-bab memang kena sebut. Sebut pun sekadar untuk bagi faham hukum syarak supaya boleh kenal dan jangan tersilap. Dan kita bicara ni mani, keluar daripada mani ni air mazi, satu lagi air wadi. Air mazi ni apa? Air mazi air yang keluar waktu miang juga, tapi bukan kemuncak miang, dia baru-baru miang. Baru-baru miang. Dia tak sama, ada orang tak keluar mazi, ada orang banyak mazi. Apa maksud baru-baru miang tu? Kalau sampai kemuncak dah syahwat, dia akan boleh sampai keluar mani. Tapi kalau baru mula-mula nak miang, dia akan ada cecair, pekat, jernih, keluar dia tak terkawal, pasal dia keluar bukan dengan kita lepaskan, dia keluar bahkan dia akan keluar bila ada saurani syahwah, bila ada bangkit keinginan dia akan keluar. Keluar dia tu tak boleh dikawal, macam mana keluar air kencing. Air kencing nak keluarkan kita boleh apa? Boleh berhentikan dia kan, tahan kan. Air mazi tak boleh. Kalau sampai ada keinginan, ada miang tu, dia akan keluar, dan keluar tu kita tak boleh kawal. Dia jernih, pekat. Jernih tu jernih macam mana? Macam gam uhu. Gam uhu. Gam uhu tahu? Apa? Jernih lah. Macam gam uhu. Nanti beli demonstrasi, tengok gam uhu macam mana. Macam itulah air mazi. Air mazi. Dan air mazi najis. Air mani suci. Air mani suci. Keluar mani kena mandi. Keluar mazi tak wajib mandi, tapi dia najis, wajib cuci dan basuh. Dia najis. Air mani tak najis. Kalau air mani najis, dengan kita najis, pasal kita datang daripada air mani. Satu, telur, dari segi kaedah kita belajar fiqh, semua telur boleh dimakan, melainkan telur yang mabuk. Mani yang najis hanya mani anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya ataupun salah satu daripada keduanya dengan binatang suci. Itu mani yang memang mughalladhah, dia najis. Tapi mani selain daripada anjing, babi dan keturunan keduanya ataupun salah satu daripada keduanya dengan binatang suci, mani adalah suci. Masuk suci tu apa? Itu yang datang hukum fiqh, harus kita makan semua jenis telur. Kenapa boleh makan telur? Sebab telur adalah hukum mani, dan mani adalah hukum suci. Boleh makan semua jenis telur. Hatta telur yang kita masuk dengar orang sebut apa? Telur penyu. Boleh makan penyu? Penyu tak boleh makan, pasal dia ke darat. Sekalipun untuk bertelur, penyu tak boleh makan.
Tapi telur penyu, soal, kenapa boleh makan telur penyu? Kenapa? Pasal telur adalah hukum air mani adalah suci. Satu telur penyu boleh dimakan. Bagi faham tu. Zaman ni orang tak ngaji dah fikah, orang tak faham lah kenapa boleh tak boleh tu. Kalau ada pun dobit ulama macam ni, semua telur boleh dimakan, melainkan telur-telur daripada binatang-binatang yang beracun, ataupun telur-telur yang berangkai ataupun yang kembar. Kerana telah disemak oleh para ulama kita, telur-telur macam ni dia memabukkan dan dia mudarat. Telur apa yang jangan makan? Telur ular tedung. Masuk lautan kelapa sawit, yang tengok ada telur macam mana? Pergi rebus, tak lah. Yang tengok telur ular tedung. Nampak ular tedung duk ngeram, ada telur duk tengah lengkau, katok ular tu, bawa balik telur. Ustaz kata telur halal semua boleh makan. Makan mampus. Jangan duk makan. Telur biawak ada kan? Asal telur halal, tapi mabuk tak? Kata ulama bila binatang macam ni, dia bahaya sikit pasal dia memabukkan, dia beracun. Telur ular jangan duk makan, telur biawak jangan duk makan. Antara telur lagi, telur apa? Telur katak. Pasal ciri ni binatang berbisa jangan makan telur dia. Dan telur yang berangkai-rangkai. Rangkai tau. Berangkai. Dia panjang. Telur apa panjang-panjang? Telur katak. Katak tahu? Mesti tengok katak. Mesti tengok telur katak. Telur katak kalau menetas jadi apa? Jadi berkudu. Telur katak tu jangan pergi kaut. Tengok macam selasih je. Dia boleh makan. Tak boleh. Tak usah makan. Pasal dia memabukkan. Pasal ulama kita dia sebut ciri-ciri tu. Walaupun dia orang makan, tak makan tu hal. Mereka dah perhati, mereka dah amal mati hukum adat yang berlaku. Satu, walaupun binatang yang kita tak boleh makan daging dia, telur dia boleh dimakan. Burung merak kita tak boleh makan, tapi telur burung merak boleh makan. Telur burung merak. Kalau binatang yang boleh makan memang tak ada masalah. Telur dia, telur ayam, telur itik, telur puyuh, hatta dia orang kata telur cicak pun boleh makan. Maksud apa? Telur cicak adalah hukum mani. Itu jumpa telur cicak ngemas-ngemas lagi, ambil rebus. Ada dobit juga. Apa dia? Jangan telur tu kembar. Pasal telur cicak ni biasanya kembar. Walaupun ada telur cicak satu-satu, telur kembar tak sama makan. Pasal dia berangkai dia beracun, mabuk. Kalau tak mati pun mabuk. Jadi tu sama makan lah. Tu satu lapak lah makan telur cicak. Nak try, kau main pasal lah. Pengsan esok rebah gitu. Kita kipas-kipas lah kan. Dia kata pasal apa? Pasal nak praktik ilmu fiqah. Kau buat lah praktik itu. Janganlah makan pelik-pelik tu kan. Jangan pun nak sebut hukum. Selalu isu orang tanya tu lah, macam mana penyu ni kita tak boleh makan penyu tapi telur dia boleh makan? Ya. Pasal telur penyu adalah hukum air mani. Air mani adalah suci, maka sebab tu boleh makan telur. Bukan saja telur penyu. Kalau ada T-Rex pun, kalau ada telur, boleh makan telur T-Rex. T-Rex tu binatang apa? Dinosaur. Lagi binatang apa yang binatang purba tu? T-Rex lagi. Karipap. Ada yang macam karipap kan. Dia punya badan tu macam keripat yang kena ginting tu. Untuk ada kepala. Saya panggil karipap. Katalah dia bertelur. Macam mana? Telur dia boleh makan. Tapi dobit telur ni selama-lama dia telur. Tapi kalau dah ada janin dalam dia, tak boleh makan. Pasal dia bukan telur lah, dia janin. Dia janin. Satu kalau dah ada anak, ayam ngeram, telur ayam ni, apa tu? Dah 20 hari dia ngeram. Pecah-pecah tengok ada ayam. Macam mana? Makannya telur ayam. Oi, dah ada anak dah weh. Atau sama ada dia rupa anak dah, ataupun dah ada kepala, dah ada kumpulan darah seketul. Dobit dia kalau dah ada sampai tahap macam tu, dah membentuk embrio, yang tu kot bahasanya, tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan kalau telur tahap macam ni. Telur kadang-kadang kita buka dia pecah tu, kat kuning telur tu ada
ada kapilari darah dekat telur tu, kat kuning tu kita nampak ada kapilari darah. Boleh faham tak? Apa? Urat-urat darah tu kita tengok dah nak melingkungi telur kuning tu, dan dah nampak ada ketul macam nak membentuk embrio. Kalau masih tahap tu boleh makan. Satu kaedah kalau nak pecah telur, jangan terus pecah telur dalam belanga, dalam kuali. Siapa? Kena lagi ada anak buang semua. Satu sebelum masuk dalam belanga, dalam periuk, macam mana? Basuh, macam mana? Okey, bubuh. Okey. Alamak. Ada yang busuk lah apalah, macam mana? Kalau dah ketuk dalam, champion kan? Macam mana? Masuk dalam tu hak busuk tu, macam mana? Habis semua buang. Satu, nak cari barang-barang yang orang proses ni, kena cari orang amanah, orang beriman. Siapa? Kalau dia tak beriman, dah 200 biji, yang ni 201. Telur yang ke-201 nak buat bahulu, ketak-ketuk buruk, macam mana? Garut buang. Yang bukan tahu. Makan buta perut. Lepas tu nak makan, kena cari orang yang pandai dalam bab-bab taharah ni. Jadi asal nak sebut mana? Telur, mani. Jadi keluar mani adalah sebab kena mandi. Manihi, keluar mani, mani seseorang, mani dia. Maksudnya apa? Mani kita sendiri keluar. Mani tu wajib mandi. Kalau mani orang lain keluar, tak wajib mandi. Kita tak wajib mandi. Misal bukan mani kita, mani orang. Dan dobit dia pula, mani kita tu dia awalan, keluar awal. Maksudnya bukan sahaniah. Tengok tasbih masalah. Bab ni jarang nak ada pada kes-kes orang lelaki. Tang manihi dan awalan ni, dia ada kes pada bab orang perempuan. Orang perempuan, kenapa? Kalau suami pakai dia, dia sedar, memanglah wajib mandi pasal bersama suami isteri. Tu benda wajib mandi. Nanti sampai nombor 2 tu kita ceritalah. Tapi nak cerita tentang mana? Bila suami pakai isteri, suami keluar mani, isteri pun dalam keadaan jaga. Boleh jadi dia pun keluar mani, dia pun kadang sedar tak sedar mani dia keluar ataupun tak keluar. Lepas mandi, mandi mandi wajib. Tengok tekan dekat hari-hari ni, apa jadi? Keluar lagi air mani. Tapi keluar tu bukan keluar pancut, tapi keluar mana? Keluar yang baki daripada air mani. Boleh jadi air mani dia yang ada duduk dalam, yang tak keluar lagi, ataupun air mani suami yang dah keluar dalam rahim dia. Yang tu kena tengok macam ni lah. Cuma kalau dia dalam keadaan dia sedar, dari si kaedah keluar mani tu wajib mandi lagi. Pasal apa? Boleh jadi mani dia, boleh jadi mani suami. Betul? Mani suami ke mani dia? Tak tahu. Betul? Bila keluar balik mani tu, macam mana? Wajib mandi. Wajib mandi sekali lagi. Melainkan kalau macam ni, isteri ni dia tidur, tak sedar apa pun, suami pakai sampai keluar mani, isteri tidur tak sedar langsung, suami keluar mani, lepas tu isteri pun mandi. Lepas mandi macam mana? Tengok keluar mani siapa? Faham soalan? Mani siapa? Memang mani suami. Pasal apa? Sebab dia tidur, dia tak sedar. Memang bukan mani dia. Tak mungkin mani dia. Pasal apa? Dia bukan sedar. Memang mani itu mani suami. Jadi keluar mani selepas dia mandi tu macam mana? Tak wajib dia mandi. Pasal apa? Itu bukan manihi, bukan manihi. Itu mani ghairihi. Itu mani orang lain. Dia tak wajib mandi. Yang tu ada kes-kes. Kes tu ada kat orang perempuan, orang lelaki tak ada. Orang lelaki tak ada dah keluar mani, lepas tu mani tu tak keluar pula. Mana ada macam tu?
Satu hal. Dan keluar ni awalan, keluar awal. Maksud keluar awalan ni, keluar pertama kali, bukan keluar kali kedua. Contoh, misal kanlah ni ada jenis perubatan moden. Ada orang perempuan nak anak, waktu nak anak dengan proses biasa tak boleh dapat. Waktu buat macam mana? Pergi klinik, pergi hospital. Untuk buat apa? Dia ambil benih suami, lepas tu gunakan radas dan alat, lepas tu masukkan dalam rahim, gunakan tabung uji apa-apa, macam itulah proses dia. Dan mani itu memang mani suami, bukan mani dia. Dan mani itu pun, mani itu kalau masuk, dia tengok lepas dia mandi apa, keluar mani itu bukan mani yang awalan. Yang tu mani yang dah keluar daripada suami, masuk. Dan kat isteri pun memang tak ada keluar mani, pasal dengan radas saja masukkan mani itu yang disenyawakan tu, dia tengok keluar juga mani. Itu bukan mani yihi satu, dan dia bukan awalan, bahkan dia sanian. Pasal apa sanian? Dah keluar, betul? Pemasuk balik. Mani itu tak wajib mandi, tak mewajibkan mandi kali kedua, pasal dia khuruj sanian, bukan awalan. Bahasa kita mak senang nak faham tu. Okey. Yang tu kot isu-isu ada bab memang ni jadi tak jadi satu hal, tapi nak bagi faqih dengan bahasa dia khuruju manihi awalan. Tentu ada soalan. Boleh. Pancut lagi, mandi lagi pasal memang pancut pula kan. Pasal memang istilahnya ini awalan lah, maksudnya tadi dah pancut lah, ni pancut lagi, mandi lagi ya. Ya, maksudnya pasal sifat pun masih kuat lagi. Tadi pancut, ni pancut lagi. Contoh, sorry lah bahasa-bahasa tu kan. Mandi lagi ya, mandi lagi. Betul lah apa, pukul 10 pancut dah, pukul 12 pancut lagi, mandilah. Pukul 3 pancut lagi, mandi lagi. Ada ke orang macam ni? Ada? Jaranglah kita jumpa, tapi ada ke orang macam ni? Ada? Kalau mazi tak wajib. Mazi hanya wajib cuci. Kalau kita belajar bab hadis, antara sahabat Nabi SAW yang banyak mazi ni, kalau masyhur dalam kisah-kisah dalam bab-bab taharah ni, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tengok anak Rasulullah Sayyidatina Fatimah tu macam mana? Yang tu pun dah cukup untuk keluar mazi dia. Pasal terlalu seronok sangat tengok Sayyidatina Fatimah tu. Macam mana tak tahu kan. Sampai keluar mazi, sampai Sayyidina Ali dia malu nak tanya kat Rasulullah, macam mana hukum mazi dia setiap duduk keluar ni. Pasal apa? Menantu Rasulullah. Waktu tanya bab mazi. Mula tu mazi duduk sentiasa keluar. Macam mana? Segan nak dengan Pak Muta? Tak segan? Kayu tak segan Satu dia suruh sahabat lain tanya bagi pihak dia untuk tanyakan hukum tu. Kata Rasulullah, dia adalah najis, wajib basuh. Itulah hukum qal. Nak sebut kata itu masalah mazi. Atau kita bicara mani. Lagi. Keluar meleleh pun dia mesti ada istilah, ada pancut juga. Mungkin tak kuat pancutan tu, tapi boleh rasa pam tu. Sorry lah saya guna bahasa-bahasa gitu ya. Keluar meleleh, tapi meleleh ni dia bukan meleleh macam air kencing, air mazi tu. Meleleh tu dia ada, tapi dia punya pressure tu tak kuat. Dia tak macam pancut dah, tapi dia keluar meleleh, tapi masih boleh rasa pressure tu. Nama dia mani. Nama dia mani. Kalau katalah macam ni, kita mimpi-mimpi tak rasa pun keluar, tak rasa pun pancut, sedar-sedar tengok basah lah. Tu mazi ke mani? Tengok lah. Tadi ada tak rasa pancut-pancut? Tak ada. Bau pun tengok macam je. Kalau memang perasan dia mazi, dia mani lah. Kalau tak boleh dikenal pasti dengan pastinya dia lah mani, pasal
tak ada ciri besar mani tu. Besar ciri dia pancut tu. Harus untuk dia nak pilih kata mazi ni bukan mani. Jika memang tidak ada tanda-tanda mani. Tapi kalau ada tanda mani, kalau tak ada mani mandi lah. Macam mana pun kalau dia nak cermat, mazi ke mani? Mazi ke mani? Mandi lagi bagus lah. Pasal apa? Istilahnya ihtiyat. Boleh jadi dia mungkin terlepas pandang, dengan sebab tu dia tak kenal mana yang mazi, mana mani. Siap. Lagi. Kalau dah kita mandi dah, tapi masa kita mandi tu dia tak buat cuci, tiba-tiba lepas mandi Mandi tu keluar pula. Orang lelaki kan? Masih namanya manihi awalan. Yang tu yang keluar meleleh hari tu, kalau nak pergi tasbih situ. Bagus soalan tu. Masa dia macam mana? Katalah memang keluar pancut, tapi sebaik kejadian tu kita tak cuci masalah itu, kita tak urut. Lepas tu bila nak mandi, kita pun mandi ya. Lepas mandi, buang air, urut, dia tengok serup keluar. Dan keluar tu sifat mani tu ada, cuma dia tak pancut lah, pasal pancut tu masa keluar. Yang ni baki yang ada dalam salur kencing, masih namanya manihi awalan, pasal tak keluar lagi. Satu antara kaedah Tok Guru kita sebut apa dia, kalau keluar mani cuci, lepas tu dia suruh kita buang air kecil sikit supaya menghabiskan sisa-sisa mani yang tinggal dalam salur kencing tu. Kenapa? Kerana air mani yang tertinggal dalam salur kencing, dia boleh menyebabkan berlaku penyakit karang. Ingat saya ngaji arwah batin lu ada pesan gitu lah. Pasal dia boleh jadi penyakit karang. Karang ni apa? Karang lah, batu karang tu. Jadi antara sebab berlaku tersumbat apa kita punya pundi-pundi kencing hari-hari tu, sebab ada air mani yang tak keluar habis. Jadi bila dah keluar mani tu, antara yang disarankan untuk kita buat, buang air kecil, lepas tu urut, buangkan atau menghabiskan sisa mani yang tinggal dalam lubang kencing tu, supaya kalau nanti kalau dah mandi, tengok keluar pula tak kena mandi sekali lagi tu. Dan pasal ada bahaya dia dari sudut lama-lama dia boleh menyebabkan penyakit batu karang. Batu karang tu apa? Dia dipanggil mani al-mujammid, air mani yang beku yang ada dalam salur kencing. Dia akan jadi penyakit karang, penyakit batu karang. Lagi situ dulu. Ada lagi. Khuruj manihi awalan, ya, boleh mansub binazil khafid, khuruj manihi fil awal, awalan, tamyiz. Khuruj tamyiz Ustaz, dia nak mufassir apa, zawat ke, nak tafsir hal, fi'il, hayat. Khuruj awalan, hal tu tamyiz dia zawat. Khuruj awalan ay fil awal, khuruj pada mula-mula, hal awal, hal ya hal. Lagi bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.